اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin dan sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada petang yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita setelah mana kita cuti panjang. Cuti semenjak bulan Ramadan ini sampai separuh bulan Syawal. Maknanya 45 hari lah cuti kita ni sebelum daripada tersebut. Dan alhamdulillah kita ni pada kali ini Allah bagi lagi peluang pada kita untuk kita membincangkan pada ayat yang ke-96 daripada surah An-Nisa yang kita belajar ini. Mudah-mudahan daripada apa yang kita baca ini kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Sadaqallahul azim. Beberapa darjat minhu wa maghfiratan wa rahmah, daripada yang Allah sediakan pada mereka itu, dan juga keampunan daripada Allah serta rahmat daripada Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, kerana sesungguhnya Allah ini sifat dia ghafuran, sifat Allah ni maha mengampun dan juga maha belas kasihan pada hamba-Nya. Para hadirin yang sekalian, ayat yang kita baca pada kali ini, ayat yang ke-96 ini, merupakan ayat yang sambungan kepada Allah cerita pada ayat yang ke-95. 95-nya Allah cerita tentang di dalam agama Islam ni ada dua kelompok manusia. Satu kelompok yang disebut dengan orang yang berdiri, satu kelompok dengan orang yang duduk. Allah gunakan dengan kalimah demikian, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tak sama di antara orang yang duduk dalam keadaan duduk di kalangan orang mukmin, ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam dia duduk je tanpa ada sebab, maksudnya tak pergi perang, dengan orang yang pergi perang. Maksudnya dalam Islam ni, kalau kita tengok ada di kalangan kita satu kelompok di kalangan kitanya yang dia suka, dia Islam tapi duduk kat rumah je, tak bergerak, jadi pasif dipanggil. Islam yang pasif, tidak menjadi Islam yang aktif. Allah suruh kita ni jadi orang yang mukmin yang aktif. Mukmin yang aktif ni bagaimana? Mukmin yang sibuk dalam hidup mereka nya buat kerja-kerja agama. Buat kerja-kerja agama ni banyak dalam hidup kita ni. Jangan kita jadi orang Islam yang bila kita jadi orang Islam, kita diam saja dan kita jaga diri kita saja, tak jaga yang disebut dengan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak nak. Bila kita sebut kita Islam, kita kena ada peranan untuk agama. Jangan kita tak berperanan untuk agama. Berperanan untuk agama ni apa dia? Berjuang di jalan Allah. Berjuang dipanggil. Kita mesti ada peranan kita. Peranan, kalau kita jadi seorang suri rumah, kita kena tahu peranan kita jadi suri rumah untuk agama Islam ni apa dia. Kita kena tahulah posisi kita berada di mana. Kalau kita jadi pegawai kerajaan, kita kena tanya, apa kepentingan agama yang kita boleh gunakan, yang boleh kita manfaatkan daripada jawatan yang kita ada ni. Ini peranan. Di kalangan kita ada orang yang ambil sikap dia, dalam hidup dia tak berperanan. Bila dia dapat duit itu dia nampak untuk diri dia saja. Diam saja seorang-seorang dalam rumah dia. Dia tak guna duit tersebut untuk kerja Islam. Tak nak. Dalam agama ni, Islam nak suruh kita ni, bila kita ada kelebihan yang Allah bagi, bila kita masuk dalam Islam, kita kena berperanan. Berperanan ni penting. Berperanan macam kita datang majlis ilmu gini. Ini peranan lah dia panggil. Kita berperanan di kalangan agama. Nak suruh biar ramai orang datang. Kenapa nak suruh orang ramai datang ni? Dengan tujuan nak suruh nampak syiar beragama. Ini beza di antara Islam dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia nak berkumpul bila? Dia nak kumpul di kalangan dia, nak jumpa di kalangan dia. Payah. Dia beraya pun lain, tak sama. Kemudian dia nak sembahyang pun tak sama. Dia sembahyang sekali seminggu, sembahyang mereka. Ada yang jadi sekali setahun sembahyang mereka. Ada yang jadi 2-3 bulan sembahyang. Sembahyang pula beza-beza. Sembahyang atas pokok macam-macam gaya. Kita ni tak. Kita ni bila kita sebut Islam, kita ni ada masa kita yang ditetap tiap-tiap hari. 5 kali sehari kena berjumpa di antara orang Islam. Jumpa. Kenapa berjumpa dengan orang Islam sembahyang berjemaah ni?
kerana nak suruh kita bincang tentang mengenai bagaimana permasalahan umat, bagaimana kita nak selesai apa yang sedang berlaku di kalangan umat Islam. Umat Islam ni dia ada dua jenis. Umat Islam yang pasif dengan umat Islam yang aktif. Mana kita pilih? Maka memilih untuk menjadi umat Islam aktif jauh lebih baik daripada umat Islam yang pasif. Umat Islam yang pasif tu rugi. Sebab tu Allah guna la yastawil qa'idun. Tak boleh kamu samakan di antara orang yang duduk dengan orang yang berjuang. Orang yang berjuang al-mujahidin fi sabilillah. Yang berjuang ni maknanya mujahidin, pejuang-pejuang agama. Kita jangan salah anggap pula. Mujahidin ni kita nampak mesti duduk di medan perang itu saja. Tak, mujahidin ni maknanya orang yang berperanan untuk kerja agama dianggap mujahidin. Siapa-siapa je di kalangan kita, katakanlah kita pergi hantar orang, hantar berah-berah ke rumah orang. Orang tanya, ni nak jadi apa kamu ni? Hantar berah ke rumah orang, tolong orang susah. Kita jawab, nak jadi mujahidin. Kita sebut nak jadi pejuang agama. Kita ni orang Melayu kita dia kalau sebut mujahidin, nampak belakang dia tu mesti ada senapan senang gitu. Mesti dia pakai pakaian dia macam nak perang. Mujahidin ni maknanya orang yang berjuang untuk agama. Bila orang berjuang untuk agama, kamu kena faham di waktu tersebut kamu sedang menjadi mujahidin. Kamu menjadi seorang pejuang kepada pejuang-pejuang agama ini sendiri. Mujahidin ini penting dalam hidup. Kenapa penting? Kerana kalau kita tak jadi mujahidin, kita jadi orang yang sama ada kita munafikin ataupun kita menjadi seorang yang na'udzubillah menjadi orang kafir dipanggil. Orang yang di kalangan al-munafiqin wal munafiqat. Orang munafik dan juga orang munafik lelaki dan juga munafik perempuan. Jadi kita pilih diri kita ni jadi mujahidin. Mujahidin ni penting dalam hidup ini. Jarang ni kita sebut mujahidin. Sebab kita nampak kalau sebut mujahidin mesti nampak Afghanistan. Kita nampak begitu terus. Mesti serban besar, pakai pula baju macam baju demikian, kemudian pakai topi pula topi cara, pegang terus. Ini yang menyebabkan rosak kita. Mujahidin maksudnya orang yang berjuang di jalan Allah. Jangan jadi munafikin, jangan jadi orang yang kafirin, tapi kita jadi orang yang mujahidin, orang yang berjuang di kalangan orang mukmin. Allah kata, walaupun kamu seorang Muslim, kamu ada dua kuat di kalangan Muslim. Satu Muslim yang pasif, satu lagi Muslim yang aktif. Muslim yang aktif ni Allah SWT sebut dia berjuang dengan apa? Di jalan Allah ni, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan juga jiwa raga mereka. Maknanya kita kena ingat harta benda yang ada pada kita ni, jangan kita nampak harta benda itu kita yang memiliki. Tetapi kita mesti ingat kita mesti mengurusi, bukan memiliki. Harta benda ni jangan kita nampak yang ni milik aku ni, bukan. Tetapi kita diajar, diberi harta dalam hidup kita, aku ni mengurus dia. Mengurus apa dia? Mengurus yang disebut dengan harta benda. Mengurus harta benda ni, kita mengurus. Macam mana kita mengurus? Untuk digunakan dan dimanfaatkan di jalan Allah. Itu cara demikian. Atau kalau bulan ini kita ada duit banyak sikit, harta benda, orang bagi bonus, kerja-kerja orang bagi bonus lebih sikit. Oleh yang demikian, lepas pada itu buat apa dia? Kita diajar supaya kita panggil orang, anak-anak yatim, orang miskin, buat jamuan. Orang tanya, kenapa buat jamuan? Rezeki Allah bagi sikit pada saya. Kemudian lepas pada itu saya nak gunakan untuk kerja-kerja agama. Buat jamuan, buat makan dan sebagainya. Ini dipanggil mujahidin. Kita pun jadi mujahidin. Mujahidin ni diguna harta benda dia untuk di jalan Allah. Itu cara yang ini. Orang kita tak, bila dapat duit orang tanya, ni dapat duit nak buat apa? Nak renovate rumah. Nak renovate rumah terus. Habis duit yang ada ni nak buat apa dia? Beli sofa baru lah. Semua untuk diri dia. Agama ajar, bila kita ada duit, kita fikir tentang agama. Ada harta benda, guna untuk agama. Bagi pada orang tu, bagi pada orang ni duit yang kita dapat. Orang tanya, kenapa bagi dah kamu dapat? Kamu gunalah untuk diri kamu. Tak, Allah tak suruh kita guna untuk diri kita. Kita guna boleh, tapi bukannya guna semua. Tetapi sebab itu dalam Islam diajar, bila kamu ada duit je, kamu kena keluar zakat. Kenapa kena keluar zakat? Ada hak orang lain dalam duit kamu, dalam harta benda kamu. Cukup haul je, paling tidak kamu kena keluar bahagian zakat ni 2.5% daripada rezeki kamu tersebut untuk kamu keluarkan zakat.
Orang yang mujahidin lagi, dia bukan keluarkan zakat je, tetapi dia infak lagi di jalan Allah, lebih daripada kadar kita. Kita tanya habis tu, yang kita kena guna banyak mana? Ulama-ulama kata kena guna 1/3 daripada duit yang kita miliki. Kalau orang tanya, nak guna banyak mana yang kita miliki ni Ustaz? Guna 1/3 je milik kita. 2/3 lagi milik agama, bahasa yang mulia. Ni payahlah kita nak buat. Kita nampak, kita kena keluar untuk agama, 1/3 untuk agama, 2/3 lagi milik kita. Dalam agama kata, kamu guna untuk kamu 1/3, 2/3 lagi kamu bagi pada agama. Tu kalau kita mampulah. Kalau kita lihat Abu Bakar, dia gunakan seluruh harta benda dia untuk agama. Sayyidina Umar, dia gunakan separuh daripada harta benda dia untuk agama. Sayyidina Umar waktu mana dia bawa datang harta benda ditunjuk pada Rasulullah. Rasulullah tanya, macam mana lagi ada pada kamu Umar? Dia kata, dia dalam hati dia kata, aku orang paling banyak dah guna. Mesti aku orang paling banyak. Dia jawab, 1/2 daripada harta ni ada lagi kat rumah aku ya Rasulullah. Sayyidina Umar kata, hebatlah dia. Sekejap Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar datang tanya, Rasulullah tanya, apa yang kamu bawa ni semua ni? Kemudian apa yang ada kat rumah kamu lagi, wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, tinggal Allah dan juga Rasul. Kalau kita lah jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, apa benda ada kat rumah lagi? Banyak kita nak jawab. Stokin ada, kasut ada, TV ada, peti ais ada, banyak lagi ya Rasulullah. Mana banyak dengan yang kamu guna untuk agama ni? Allah dia kata, saya baru guna secoik baru daripada harta ni. Secoik baru. Manakala yang kat rumah tu jauh lebih banyak lagi. Kita kan. Lepas tu, yang tak tahannya berangan-angan masuk syurga. Nak masuk syurga dia. Kalau ditanya, yang kamu guna untuk agama Allah banyak mana? Allah, sikit je ya Allah. Habis tu, nak masuk syurga. Tak padan dia panggil. Tak padan boleh. Macam orang yang dapat periksa SPM, dapat pangkat 3 senang dia. SPM pangkat 3, 1,000 orang nak masuk Universiti UKM senang. Nak masuk Oxford University, SPM pangkat 3 je, tapi tak layak langsung senang kita. A pun tak ada. Tiba-tiba nak masuk Oxford University. Malu kita. Patutnya kita ni demikian. Kita sama juga. Kita ni bagi untuk agama ni sikit je. Sebab tu Allah guna bi amwalihim. Kalau kamu tak boleh guna dengan harta benda kamu, wa anfusihim, jiwa raga kamu kena guna untuk agama. Orang yang berjuang di jalan Allah, guna tenaga dia, masa dia. Macam kita datang majlis ilmu gini lah. Ni dipanggil mujahidin. Kita datang, berani kita datang. Orang lain tak berani datang. Kenapa tak berani datang? Orang lain kata, ustaz datang ke tak datang? Orang lain akan tanya, kita baru tak habis lagi raya. Kita tak ambil lagi raya, takkan kita nak belajar lah. Kita lawan juga. Nyawa kita, masa kita. Ada setengah-setengah di kalangan kita, dia kata boleh, kalau kita pergi dengar kuliah, tak boleh makan kuih raya. Tapi kalau kita duduk kat rumah, boleh lagi makan maruku-maruku yang ada. Ada lagi kuih-kuih yang tak habis tu. Misal contoh, kita boleh sebut demikian. Daripada kita pergi dengar kuliah, baik kita duduk kat rumah. Akhirnya kita tak datang. Menandakan apa dia? Kita tak sanggup nak berjuang. Berjuang ni, dia kena guna tenaga, masa. Kemuncak dalam perjuangan apa dia? Guna nyawa. Nyawa ni ada satu je. Allah bagi satu je. Tapi bila nak tahankan agama, guna nyawa. Para hadis kan tengok di Turki tu kan. Orang yang pergi keluar nak suruh tentera terbalik semula ke barak mereka tu. Bila Erdogan umumkan pada rakyat dia, guna Skype dia. Yang lain dah tutup semua dah. TV tutup, telefon tutup, rangkaian Facebook, YouTube, semua tutup dah. Tentera rampas saja negara tersebut. Dia buat macam mana? Dia umum melalui Skype. Minta Skype ni minta supaya rakyat keluar ke jalan raya. Keluar tuntut supaya tentera ni mengembalikan balik. Tentera ni ramai-ramai guna senjata tembak. Mula-mula tembak tengah jatuh. Anak tengok dalam secara langsung. Kebetulan anaknya sahabat daripada Turki ni bagi tahu rampasan kuasa sedang berlaku di Turki sekarang. Bagi tahu tu, kita tengok
dalam Al Jazeera, tengok dalam yang disebut dengan channel-channel, nampak jelas-jelas tentera tu tembak, rakyat tu datang je dekat kereta kebak, tembak dengan peluru, mati, jatuh bergelimpangan gitu, jatuh bergelimpangan gitu. Kalau dia tidak ada mujahidin fi sabilillah, takkan dia nak pergi. Buat apa pergi? Lebih baiklah yang dapat kuasa Erdogan, bukan dapat kuasa pada rakyat. Erdogan juga yang dapat kuasa, tapi oleh kerana faham bahawa hidup ini bukannya hidup untuk diri kita, tapi hidup untuk agama. Bila kita hidup untuk diri, maka kita tak peduli. Peduli apa? Erdogan jatuh ke siapa ke, yang pentingnya aku ni boleh makan, aku boleh tidur bangun. Patutnya demikian tak? Rakyat tu dia rasa pentingnya untuk nak tahankan negara ini, turun daripada rumah, keluar daripada rumah, sanggup untuk jadi tubuh badan mereka dikorbankan untuk demikian. Akhirnya tentera tu pula takut. Tentera pula takut dengan kemarahan rakyat. Rakyat baling batu pada kereta kebang. Kemudian rakyat minta keluar, akhirnya menyerah tu. Dah punya pecah muka-muka ni. Ada yang jeneral-jeneral yang nak rampas kuasa tersebut, ramai di kalangan mereka ditangkap dan tak ada hukuman lain kecuali bunuh ni. Ni menunggu 2000 lebih untuk dibunuh di sini. Punca apa dia? Punca buruk dipanggil, melampau terhadap negara. Kita ni orang petikai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak ada apa-apa orang kita. Tak sanggup. Sekarang orang petikai, orang bukan Islam petikai azan. Azan ni kuat sangat. Ada juga orang bukan Islam petikai. Kita pun perlahan je terus. Padahal azan dulu kan apabila orang di Singapura dipertikaikan azan. Lim Kuan Yew ke? Lim Kuan Yew ni dia hanya buat pancian di negara Singapura. Berapa ramai orang yang datang sembahyang dengan azan. Semua buat kajian. Memanglah orang kita tak datang pun. Tak datang. Bila tak datang ditunjuk proof, fakta. Azan ke tak azan ke, tak datang juga orang. Akhirnya dia buat macam mana? Azan dalam bangunan sudahlah. Sama juga di kita. Bila kita tak ada semangat agama, bila tak ada semangat agama, orang tikai dah sekarang. Azan ni pun orang tikai. Orang tikai di kalangan benda. Azan orang Islam ni, dia kata bingit, susah. Tak boleh ke perlahan volume tersebut. Tak boleh ke sekadar. Ni dia akan jadikan demikian. Sentimen itu berlaku. Itu tak banyak lagi lah benda yang lain yang dipetikai. Yang besar dipetikai syariat Islam. Sekarang kan, bila dibentang RUU 355 dalam parlimen tu, mereka petikai. Ini nak buat apa ni? RUU ni. Kita kata nak naikkan taraf mahkamah syariah daripada yang rendah kepada lebih tinggi sikit daripada mahkamah magistrate. Ni mahkamah magistrate lebih tinggi daripada mahkamah syariah. Mereka kata apa dia? Mereka kata tu nak buat laksana syariah beragama tu. Ni negara ni bukan negara Islam. Ni negara sekular. Malaysia ni negara sekular. Oleh kerana negara sekular, tak layak. Kerana kita berbilang. Bila berbilang kaum, jadi tak layak untuk laksanakan perintah beragama. Orang bukan Islam. Yang lebih teruk lagi orang Islam sendiri petikai Islam. Yang bukan Islam tu tak apalah, tahan juga kerana dia jahil, dia tak tahu apa. Tapi orang Islam sendiri yang melakukan kerja-kerja yang sedemikian. Lalu Allah kata, faddalallahu al-mujahidin. Allah lebihkan ganjaran orang yang berjuang di jalan Allah ni bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan juga jiwa raga mereka, alal qaidina darajah. Allah tinggikan darjat yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang duduk saja. Kamu jangan jadi orang Islam yang pasif. Jadilah orang Islam yang aktif. Jadi orang Islam yang berperanan. Orang tanya, peranan apa Ustaz? Banyak peranan kita nak buat. Buat kelas-kelas untuk mengajar, untuk membimbing keluarga mukmin. Rumah tangga banyak benda kita boleh buat. Sekarang kan bercerai di Malaysia kita ni, setiap 15 minit satu pasangan bercerai. Setiap 15 minit satu pasangan bercerai. Dan sebutnya kadar purata yang berlaku di Malaysia kita. Bagaimana ramai anak zina pun ramai di kalangan kita. Kebingungan hidup ni banyak. Jadi peranan kita lah, orang yang ada agama ni, peranan kita panggil orang buat program-program, susun balik dan sebagainya. Kadang-kadang yang bercerai ni kita tanya, kenapa bercerai?
Dapat isteri tak pandai masak Ustaz. Dapat isteri tak pandai masak. Mencerai. Asyik makan kat kedai je jenuh juga saya. Apa nak dia benda yang sikit ya. Jadi kita nak buat macam mana? Kita di sini berperanannya buat majlis-majlis ajar kelas-kelas masakan. Misal contoh, kita pandai masak sikit ni, buat kelas-kelas masakan. Ajar kepada masyarakat yang baru-baru nak berumah tangga ni, supaya mereka belajar tentang bagaimana cara nak mengemas rumah, bagaimana cara nak menyusun keluarga dan sebagainya. Ramai kan sekarang rumah tangga berselera je. Tanya kenapa berselera? Tak reti, tak pandai. Kerana hidup belum berumah tangga berselera. Dah kahwin lagi berselera. Rumah tu tak pandai nak urus. Zaman kita zaman moden kan. Zaman duduk depan handphone. Bila duduk meja makan pegang handphone. Pegang handphone je. Satu keluarga pegang handphone. Lepas tu bila nak borak, tak borak dalam WhatsApp. Dia panggil demikian. Yang menyebabkan borak kek tahu. Di kalangan mereka. Ada kita nak bersembang, tak ada dah bersembang. Cakap tak ada dah. Kerana apa dia? Kerana kita sibuk dengan alat-alat gadget. Sehingga kan kita tak peduli lagi tentang keadaan yang berlaku di sekitar kita. Lalu Allah kata wa kullam wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah telah janjikan bagi mereka itu janji yang baik. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan nyawa mereka tersebut di jalan Allah, Allah janjikan dengan janji yang baik untuk mereka. Apa dia? Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin, dan Allah lebihkan orang yang berjuang di jalan Allah di atas orang yang pasif tadi, yang duduk saja tadi, ajran azima, ganjaran yang besar yang Allah sediakan. Barulah Allah sebut darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Lalu Allah sebut beza kamu ni bertingkat-tingkat, darjat di antara kamu. Kita tengok orang ni kan semua beza. Kita nampak sama je begini, tapi kalau kita borak sikit, beza tu. Kita tahu terus beza. Ni Datin Seri. Ni beza lah sikit kat situ. Yang ni Datuk Seri, yang ni Tantin tu, macam-macam kaya kan. Yang ada, yang ni ustaz, yang ni engineer, yang ni doktor. Beza lah. Beza. Nampak sama. Orang mukmin sama juga. Orang mukmin ni darajatin. Allah sebut beza-beza di kalangan kamu. Nampak sama pun, tapi sebenarnya darajatin minhu. Darjat itu berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratan wa rahmah, keampunan yang Allah sediakan pada kamu dan kerahmatan Allah yang Allah sediakan dalam hidup. Rahmat ni apa dia? Anak pernah sebut, kita dalam hidup kita ni, kita nak sangatlah keampunan Allah dan kita nak pada rahmat Allah. Rahmat ni Allah sediakan. Rahmat ni maknanya belas kasihan. Allah kesian tengok muka kita. Biar kita kena dapat sampai rahmat dia panggil. Dapat rahmat. Kita ni kan bila kita kesian, Allah mula kesian pada kita, dapatlah masuk syurga Allah. Harap dengan kita ni masuk syurga dengan amalan, tak padan. Tak padan. Kalau kita tengok muka kita ni, tak layak pun masuk syurga. Tak layak pun masuk syurga. Tapi yang kita boleh masuk syurga juga, harap-harap dalam hidup kita ni. Kenapa? Kerana Allah kesian pada kita. Kesian. Kita boleh sebut, ya Allah, orang lain semua waktu begini tengok cerita Hindustan, ya Allah. Aku pula datang belajar, ya Allah. Misalnya datang juga kita ni, orang lain, ya Allah, sedang tergolek-golek kat rumah. Aku pula, ya Allah, datang juga lah. Walaupun nak bergolek macam mana pun datang. Allah pun tengok kesian kita. Kesian kena tu. Kucing tu kan kucing. Kucing tu, kita dengan kucing tu, dia merayu-rayu dekat kaki kita. Merayu dekat kaki kita. Miau 2-3 kali. Lama-lama kesian juga. Cari tulang, ambil bagi. Ni dipanggil rahmat. Dalam hati hamba ni Allah turunkan rahmat, belas kasihan. Kita ni ada, orang Melayu kita panggil peri kemanusiaan. Bahasa yang mudah. Allah dengan kita dia kena ada. Allah biar Allah kesian tengok kita. Berianya dia nak bangun tahajud. Dia tu nak bangun tahajud, bangun langgar tiap-tiap langgar di. Tergolek ni golek masuk bilik air. Allah kesiannya ni. Ampunlah malaikat dosa dia. Ni benda yang kita nak. Beria kita ni angkat tangan mengalir mata. Ya Allah, dosa aku ni, ya Allah, tak padan pun aku nak tadah tangan.
Aku ni belum hidup dengan belum dosa, ya Allah. Kita sebut pada Allah, apa dosa yang aku tak buat, ya Allah. Tapi aku ni harap dengan rahmat kamu lah, ya Allah. Kalau kamu tak kesian pada aku, ya Allah, siapa lagi yang boleh kesian pada aku, ya Allah. Kita sebut pada Allah, merayu pada Allah. Lama-lama dapat. Kan? Orang yang minta derma tu kan, orang yang minta derma dengan kita tu, buat muka belah kasihan, minta belas kita. Unjuk bank, misal contoh, yang dia tunjuk tadi, barang yang bank kecil, cik, tolonglah beli. Tolonglah beli. Saya tak nak minta, tapi saya nak suruh makcik beli. Kita nak buat apa, bang? Kita tak pernah pening pun balik. Tapi oleh kerana kesian, yalah, ambil dah sikit. Ambil berapa? RM10. RM10 bagi aku. Rahmat Allah ni biar kesian pada dia. Tengok muka kita tu kesian. Berianya dia ni, bersungguhnya dalam hidup kita ni, untuk kita nak buat. Dalam keadaan kita nak buat tu, kita kesian. Kesian ni yang menyebabkan akhirnya turun rahmat Allah tadi. Suami kita kan, bila dia balik malam-malam, dia tengok isteri tertidur atas sofa, tidur dalam keadaan dengkur, tak sedar dah. Suami ni tengok, nak marah macam mana pun tengok isteri, sial. Kita dengan anak-anak kita kan, anak-anak kita tidur kat luar, tak tidur dalam bilik. Bila dia penat sangat tolong kita tadi, rumah dan sebagainya, menyambut tetamu, tertidur dia kat ruang tamu. Datang perasaan belas kita tu, ambil anak kita angkat. Walaupun kadang-kadang anak kita tu tak padan dah dengan kudrat kita, beratnya kita nak angkat, tapi tolong angkat juga. Kenapa ni? Kerana kesian. Kita jadi demikian. Kita tengok anak-anak kita bila dia tidur tu, datang perasaan rahmat kita. Rahmat itu datang pada diri kita cium di atas ubun-ubun kepala dia. Bila kita cium atas ubun-ubun kepala dia tersebut, dia diam ni, mata dia. Kita pun datang perasaan belas kita ni pada diri. Ini dipanggil rahmat. Biar Allah ni rahmat pada diri kita. Kalau hamba ni boleh rahmat, kenapa kita tak tarik rahmat? Patutnya kita kena cari macam ni, bulan Syawal ni. Bulan Syawal ni tarik rahmat Allah dengan apa dia? Puasa sunat 6. Jangan kita kalau nak beraya, pantang dengar rumah terbuka, datang terus. Muka kita yang terawal datang. Nak sebutnya berianya kita, nak kepada rumah terbuka. Kita je puasa sunat 6 tak buat lagi. Puasa sunat 6 tu sunat. Rumah terbuka tu dia panggil yang ni afdal je dia buat. Kita pula kalut dengan benda yang afdal. Yang sunat ni kita tak lakukan. Ambil yang ni dululah. Priority tu kita kena ada keutamaan. Kita ajar pada diri kita, aku tak boleh pergi lagi. Orang tanya, tak boleh datang ke rumah saya untuk rumah terbuka ni, tak boleh datang lagi. So, saya tak habis lagi puasa sunat ni. Kita ajar pada diri kita ni. Nak jemput saya boleh, biar saya habis dulu puasa sunat ni. Disiplinkan sikit. Kita pun jemput orang tu, kita tulis dijemput bagi mereka yang sudah puasa sunat 6. Yang belum puasa sunat 6 belum lagi dijemput. Kita ajar demikian. Rumah terbuka ni baru je orang Melayu kita baru ajar. Dulu tak ada pun. Zaman kita kecil-kecil dulu mana ada rumah terbuka, rumah tertutup dan sebagainya. Sekarang je bila zaman-zaman orang nak meraih undi, zaman orang nak meraih simpati sesama manusia, kita buat. Sekarang ni bukan rumah je terbuka, dengan masjid pun terbuka. Nak sebutnya masjid pun terbuka juga buat masjid terbuka. Banyak benda lah dah yang terbuka. Sekarang nak sebutnya gambaran bagaimana kitanya sampai peringkat kita ni hilang untuk nak tarik belas kasihan Allah. Tariklah belas kasihan Allah dengan cara sambung puasa sunat 6. Itu cara ni. Tak tertinggal lagi, tak lewat lagi ni. Ada 16 hari lagi. Hari ni baru hari ke-14. Ada 15 hari lagi. Maknanya senang. Kita ni boleh buat lagi. Boleh. Bukan kita tak boleh. Tapi oleh kerana ramai orang kita tak war-warkan. Sibuk war-warkan rumah terbuka sampai tenggelam yang disebut dengan ibadat puasa sunat. Itu pun jadi sebesalah jadi ustaz kan. Jadi ustaz pun sebesalah. Jemputan banyak. Rumah terbuka banyak. Pagi ada rumah terbuka, tengah hari ada rumah terbuka, petang terbuka pula, malam lagi terbuka. Yang menyebabkan kita pening kepala, bila dah nak puasa, bila dah kita nak boleh puasa. Warahmat Allah ni
Kita nak pada rahmat wa kana Allahu ghafurur rahim, dan bagi Allah itu Maha mengampun, dan Allah ni cepat belas kasihan pada hamba-hamba. Ini sifat Allah. Nak ampun bagi Allah terlalu cepat. Kita ni sebut pada Allah, ya Allah aku ni banyak cuai ya Allah. Banyaklah. Kita nak tahu kita cuai tak cuai bila kita mati. Masuk dalam kubur tu kita terkejut. Allah kita sebut. Allah habis. Luang kita dah habis. Waktu tersebut baru kita rasa menyesal. Tapi lagi mana kita hidup ni terus kita rasa tak menyesal. Buat je kita. Kadang-kadang dalam beramal ibadah kita guna tenaga 5%. Dalam bab ibadah, dalam bab kita taat ni, hanya kita guna habis tinggi 10% je daripada tenaga yang Allah bagi. 90% lagi kita habiskan untuk dunia. Banyak masa kita habis untuk dunia. Kita berjalan dalam pasar raya kan, berjalan tak lenguh 2-3 jam. Mana lenguh? Cuba kita tawaf. Kita tawaf dia, Allah lenguh terus. Tak boleh naik stroller, tak boleh naik wheelchair kita tadi. Tak boleh nak sebutnya sampai peringkat demikian. Bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, maknanya kita guna tenaga untuk dunia 90%, tenaga untuk akhirat baru 10%. Masa kita duduk depan TV kan berjam-jam tak apa, bangun-bangun tu panas punggung. Panas tempat kita duduk. Tapi cuba baca Quran. Duduk baca Quran je, Allah tak boleh dah. Sakit pinggang lah kita sebut. Mula menguap lah. Banyak je benda yang kita buat. Ini nak sebut gambaran bagaimana kita dengan akhirat. Lepas tu angan-angan nak masuk syurga tu. Angan-angan tu besar. Nak masuk syurga. Mati nak ke mana? Mati nak masuk syurga. Tapi amalan tak ada. Ini angan-angan mak jenis ni panggil. Innal ladzina taffahumul malaika. Allah sambung lagi. Dan mereka yang telah dimatikan oleh malaikat Allah. Siapa-siapa yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan zalimi anfusihim, dia sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Mati itu dia sedang buat khianat pada diri dia sendiri. Kita tanya, ada ke orang yang buat khianat pada diri sendiri? Atas dunia ni ada ke orang yang buat khianat? Ramailah. Orang yang tak semayang, dia khianat pada diri dia sendiri. Dia tak tutup aurat, dia khianat pada diri dia sendiri. Mati dalam keadaan yang dia tak jaga perintah Allah, dia khianat pada diri dia sendiri. Kita ni bila kita taat, kita bukannya buat baik pada Allah, tak, kita buat baik pada diri kita sendiri. Tu yang kita kena faham. Bila kita buat maksiat, kita bukan buat jahat pada Allah, tapi kita buat jahat pada diri kita sendiri. Bila kita tak taat dalam hidup kita, maknanya kita sedang buat khianat pada diri kita sendiri. Itu benda yang kita kena faham. Suatu nak Allah cerita ada orang yang mati dalam keadaan zalimi anfusihim, buat khianat pada diri dia sendiri. Anda sebut banyaklah. Contoh yang mudah orang yang buat khianat ni apa dia? Dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Buat khianat rugi kita. Suatu kita kena duduk jadi ahlul Quran. Belajarlah, tambahlah sikit kita belajar ni tafsir ni. Kita belajar tafsir ni, kita belajar, kita nak suruh kita jadi ahlul Quran. Orang yang hidup dengan jaga Al-Quran. Biarlah kadang-kadang nak sebutnya pada diri kita je, kita belajar sampai kita mati. Ataupun kita boleh khatam Al-Quran. Itu penting sangat dalam hidup kita jadi demikian. Boleh khatam 30 juzuk Al-Quran. Satu nikmat besar lah. Kita belajar, kita tadabbur Al-Quran kan. Tiba-tiba mati, mereka tanya, kamu belajar Quran dengan siapa dah dunia? Masuk dalam kubur USJ 21 ni, hanya tu mereka tanya, kamu tak dunia, kamu belajar dengan siapa? Tergagak, tak boleh jawab. Rugi kita. Jangan sampai pegang demikian. Biar kita boleh jawab. Saya sempat juga belajar dengan Ustaz Dasuki. Kita jawab demikian. Saya sempat juga. Tapi dia tak mati lagi, saya mati. Nak sebut demikian. Kalau kita sebutlah, maknanya kita boleh jawab. Dia belajar dengan siapa? Dia belajar dekat Universiti Al-Azhar. Dengan siapa dia belajar? Dia belajar dengan guru dia. Dia belajar dengan orang-orang. Kita tumpang sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalim pada dirinya sendiri. Bila dia mati, mereka tanya, qalu fi ma kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Mati dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri.
Lalu waktu mana demikian dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Wahai malaikat, kami di atas dunia dahulu di kalangan orang yang lemah, orang yang tak ada kekuatan di atas dunia dahulu. Mustad'afin ni maknanya orang yang tak ada keupayaan, tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan yang apa dia? Orang mengajar, saya tak sempat nak pergi. Kenapa tak sempat nak pergi? Saya banyak kerja, malaikat. Ni orang lemah ni. Habis itu, kamu tak pergi belajar. Dah pencin? Pencin pun saya duduk kat rumah, lemah juga. Pencin pun kat rumah juga. Kamu buat apa kat rumah? Tengok Tom and Jerry ya. Tengok Tom and Jerry kat rumah. Maknanya lemah. Kamu tak ada ke ustaz-ustaz yang mengajar dahulu? Ada, tapi kami tak boleh pergi. Dia beralasan, dia alasan. Dia jawab, kami orang lemah. Kamu tak baca Quran? Tak boleh baca Quran. Kenapa tak boleh baca? Sebab kami ini sendirinya atas dunia dahulu tak boleh baca. Baca je salah, baik tak baca. Dia buat alasan. Orang lemah. Kenapa kamu baca salah? Kami ini dikategorikan orang benar mereka. Orang benar. Kenapa benar? Kami ini makan semut banyak sangat. Atas dunia dahulu makan semut banyak. Dia beralasan. Jadi benar. Bukan semut je, dengan kengga-kengga kami makan. Nak sebutnya dia buat alasan. Alasan mustad'afi. Orang yang lemah, orang yang tak ada kekuatan. Lalu katanya Allah, qalu alam takun ardullahi wasi'atan. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas pada kamu, sehingga kamu boleh berhijrah di atas muka bumi dahulu. Kemudian patutnya kamu berhijrah di atas muka bumi. Fatu'ajiru fiha. Kemudian kamu berhijrah di atas muka bumi dahulu. Beginilah malaikat. Katanya malaikat, beginilah. Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu ialah diletakkan dalam neraka jahannam. Tempat tinggal kamu ialah neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka. Ayat ni sebenarnya ulama-ulama sebut cerita tentang peristiwa hijratul Rasul yang berlaku. Bila Rasulullah hijrah, sahabat dah hijrah. Dalam hijrah tu ada dua puak. Satu puak yang hijrah kerana Allah dan juga Rasul. Satu lagi yang hijrah kerana perempuan. Kerana tunang dia pergi, lalu dia pergi sama. Itu puak yang kedua. Tapi ada lagi puak yang ketiga dalam ayat ini. Cerita. Siapa? Orang Islam dia dah pergi daripada Mekah menuju ke Madinah. Orang lain semua dah pergi, dia tak pergi. Dia tak pergi. Dahlah dia tak pergi perang. Dia tak pergi untuk pergi ke Madinah. Bila berlaku perang Badar, dia bagi sokongan pada Abu Sufyan untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi duit, bukan bagi duit dia. Dia orang Islam. Tapi orang Islam yang menyegang balik orang Islam. Bila tahu saja begitu, dia tahu saja berlakunya peperangan ini, bukan sekadar dia bagi perang, alat senjata perang. Dia turut sama pergi perang. Pergi perang lawan Rasulullah. Ini yang berlaku ni. Negara kita ni orang Islam lain sama-sama orang Islam. Sama aja. Kadang-kadang orang ni dia tak pergi terlibat dalam pemilihan dan sebagainya. Tapi dia bagi sokongan. Para hadis kan tahu kan, orang bukan Islam kan yang meniaga besar ni, walaupun dia tak terlibat dalam pilihan raya, kita buat contoh yang macam, tapi dia yang sumbang duit. Syarikat besar ni sumbang duit berjuta-juta, nak bayar itu, nak bagi yang ni, nak bagi duit dan sebagainya, untuk kepentingan mereka. Kepentingan apa dia? Bila berjaya, mereka boleh jaga syarikat-syarikat mereka. Ini cara mereka lakukan mereka. Sama juga kita orang Islam. Orang Islam kita ni, di Indonesia kita ni pecah. Kita sebutlah, pecah dengan UMNO pecah, PAS pecah, dengan PKR pecah, kemudian sekarang ni dengan PAN pula. Dengan PAN ni pun pecah. Kemudian apa lagi pecah kita? Ni nak keluar pula parti baru, Tun Dr. Mahathir pula. Pecah lagi. Kemudian dalam secebing lagi masuk DAP. Yang duduk atas pagar dipanggil ni. DAP duduk atas pagar. Senang cerita. Yang satu puak lagi tak masuk mana-mana kelompok. Tak terlibat mana-mana. Kami Ustaz, kami tak nak terlibat dengan mana-mana. Kami duduk saja. Duduk inna hahuna qa'idun. Kami nak duduk tengok macam mana keadaan. Pecah orang Islam ni.
Patutnya orang Islam kita ni duduk sekali lah. Duduk sekali. Tak kira PAS ke, UMNO ke, apa dia yang disebut PAN ke, dengan PKR ke, dengan DAP ke dan sebagainya. Orang Islam duduk satu kelompok. Cukup dah. Jaga kepentingan orang Islam. Jaga kepentingan orang Islam. Bukan jaga kepentingan yang namakan dengan kehendak politik masing-masing. Tapi kehendak agama. Allah nak suruh macam mana? Allah nak suruh orang Islam ni duduk dalam satu kesatuan. Bukan dalam keadaan yang berbeza-beza. Tapi kita ni pecah. Barat dia nak suruh kita pecah. Orang kafir pun dia nak suruh kita pecah. Bila kita pecah, kita tidak ada kekuatan. Bila kita tidak ada kekuatan, maka mereka boleh merintah di atas kita. Itu je asasnya. Bukannya payah pun, tapi oleh kerana kedegilan, ketololan, kebingungan. Yang di kalangan kita ni, yang menyebabkan tak nak terima. Padahal Allah dah asaskan. Kalau kamu nak berkelahi di kalangan kamu nak bertelagah di kalangan kamu jangan lari daripada dua benda ni. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bertelagah dalam satu urusan di kalangan kamu, balik pada Allah, balik pada Rasul. Balik pada Al-Quran, balik pada sunnah Rasulullah. Balik. Tapi orang kita tak nak balik. Kalau balik, habis kepentingan. Kalau balik, rugi. Kalau balik, tak dapat perjawatan. Kalau balik, yang ni yang jadi akhirnya pemusatan kuasa itu tidak lagi berlaku pada orang Islam, tetapi sudah menjadi kuasa pada orang bukan Islam di atas orang Islam. Ini benda yang kita kena faham di kalangan kita. Nak balik ni, balik pada orang yang ada Al-Quran, balik pada hadis Rasulullah SAW. Orang yang satu anak kata, kalau kita nak jadi pemimpin, tanya satu je soalan pemimpin. Boleh baca Quran ke tak boleh baca Quran? Tanya soalan tu je. Kalau pemimpin tak boleh baca Quran, tak usah cerita lah. Kamu nak bawa ke mana kami? Kamu nak bawa ke mana? Kalau sekadar nak bawa pembangunan untuk bangunan mencakar langit dan sebagainya, komunis boleh buat. Komunis boleh bawa. Negara-negara lain, komunis. Misal contohnya negara China. Penuh dengan orang Cina. Bangunan pencakar langit ni, jejantah dia tu bangunan 16 tingkat. Jejantah dia tu bangunan 16 tingkat. Setinggi tu. Kita ni bawa sikit je kita ni, tapi oleh kerana perbalahan di kalangan orang sendiri. Cakap banyak kan kena geram kita. Sebut ni keadaan yang berlaku di kalangan kita. Ini dah lama nak sebut. Kita orang Islam ni dah lah berkelahi lama. Dah lah berkelahi. Kita buat degil kita ni lama sangat. Orang Islam kita kena duduk di kalangan kita ni, duduk bincang elok-elok. Dan Rasulullah dah tetap dah ajar kepada kita, balik pada Al-Quran. Tak kira UMNO, mari balik pada Al-Quran. PAS, mari balik pada Al-Quran. PKR, balik pada Al-Quran. Kemudian kalau betul kamu hidup dengan agama Islam, mari balik pada Al-Quran. Ni sebut Al-Quran pun tak boleh. Nak sebut hadis Rasulullah pun tak boleh. Bila nak tanding musyawarah, mula kali di kalangan kita. Rugi kita kan. Balik pada Al-Quran, tak adalah perpecahan di kalangan kita. Tapi oleh kerana degil, pada masing-masing rasa keras hati dalam hidup masing-masing. Kemudian lalu katanya malaikat faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira, dan kesudahan tempat yang buruk pada diri kami. Dan sambung pada minggu yang akan datang nanti, insya-Allah pada ayat illal mustad'afin. Kita berkata sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.